Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk video kali ini kita akan masuk pada tajuk yang kelima dalam ilmu mantik bagi tingkatan 5, Ad-Darsul Khamis. Al-Qiyas. Nama tajuk ni adalah Al-Qiyas. Jadi untuk mukadimah boleh tengoklah gambar ni. Dia ada 2 biji buah. Ada buah apple dan buah oren. Dan kedua-dua buah ni sama timbangan dia. Jadi sini menggambarkan antara 2 buah ni walaupun dia nampak rupa berlainan tapi dia ada kesamaan. Ada benda yang sama antara 2 buah ni. Jadi dalam tajuk ni ada 5 benda yang kamu kena highlight kan, atau kena hafal lah. Yang pertama ta'rif beserta contoh. Yang kedua ajza' qiyas serta had, hudud. Ajza' bahagian, had ni had lah. Tawdih syaklul darab, syaklul dengan darab pun kena hadam. Syaklu ada syaklu awal dan syaklu sani pula. Yang ni pecahan bagi syaklu atas ni darab, tak ada apa-apa pecahan. Dan yang terakhir mampu menghasilkan darab syakal awal dan syakal sani dengan menghasilkan dengan natijah yang betul. Okey, baik, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan qiyas. Qiyas dari segi bahasa adalah taqdirus syai' ala mithalin akhar, mengqadarkan ataupun menetapkan sesuatu di atas contoh yang lain. Itu dari segi bahasanya. Dari segi istilah ilmu mantik pula, yang dimaksudkan dengan qiyas adalah lafzun murakkabun min qadiyataini fa akthar wa yalzamu anhuma li dhatihima qawlun akhar. Lafzun murakkabun, qiyas ni adalah lafaz yang terdiri daripada 2 qadiyah. Lafaz yang terdiri daripada 2 qadiyah fa akthar ataupun lebih. Wa yalzamu anhuma li dhatihima qawlan akhar. Dan daripada 2 qadiyah ataupun daripada 2 ayat yang pertama tadi, yalzamu anhuma li dhatihima qawlan akhar. Dia boleh bina terjadinya satu ayat yang lain. So, kalau ikut takrif ni, qiyas ni ada 3 ayat. Ada 3 ayat. Ataupun ada 3 qadiyah. Qadiyah yang pertama, sama tengok contoh ni. Qadiyah yang pertama, qadiyah yang kedua dan yang terakhir. Natijah ni adalah kita buat berdasarkan 2 ayat yang pertama. Itu adalah qiyas. Okey. Selesai takrif. Kita tengok contoh. Contoh yang dia bagi adalah kullu khamr muskir. Kullu muskir haram, kullu khamr haram. Jadi ada 3 ayat. Untuk ayat yang pertama ni kita panggil sebagai qadiyah ula ataupun kita panggil sebagai muqaddimah sughra. Kullu khamr muskir. Setiap arak memabukkan. Ayat yang kedua pula ataupun kita panggil sebagai muqaddimah kubra. Kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi gabungan antara kedua ayat ni kita dapat menghasilkan satu ayat yang baru ataupun dinamakan sebagai natijah. Okay, kita tengok ayat yang kita buat berdasarkan 2 ayat ni adalah kullu khamr haram. Jadi setiap arak adalah memabukkan. Okay, sekali lagi ayat pertama dia kata semua arak ni adalah memabukkan. Satu ayat. Ayat yang kedua dia kata semua benda yang memabukkan adalah haram. Okey. Jadi natijah ataupun kesimpulan yang kita dapat buat daripada 2 ayat tu, kita katakan semua arak adalah haram. Itulah qiyas. Dia ada 3 ayat. Seterusnya kita tengok ajza' al-qiyas wa hududihi. Bahagian-bahagian qiyas. Untuk tajuk ilmu mantik, untuk tajuk mantik tingkatan 5 ni ada 5 tajuk. Dalam setiap tajuk tu dia ada ajza'. Dalam qadiyah ada ajza' dia, dalam tanaqud ada ajza' dia, dalam akas ada ajza' dia. Sama juga dalam qiyas ni
dia ada ajza dia. Cuma dalam qiyas ni, ajza dia merupakan ayat. Satu ayat ajza dia. Okey, tengok. Ada 3 ajza ataupun bahagian anggota-anggota dalam qiyas ni, iaitu yang pertama muqaddimah sughra. Ya, muqaddimah sughra ni ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kemudian ada muqaddimah kubra, ayat yang kedua senang cerita. Dan ayat yang kita dapat, ayat kesimpulan dia adalah dipanggil sebagai an-natijah. Kesimpulan daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra ni kita panggil sebagai natijah. Okey, tepi tu dia ada kenapa ajza tu dipanggil sebagai muqaddimah sughra. Sumiyat bi muqaddimah sughra liishtimalha ala hadd asghar wa huwa mawdu'un natijah. Dinamakan dengan muqaddimah sughra kerana liishtimalha ala hadd asghar. Kerana dalam ayat ni mengandungi had asghar. Wa huwa mawdu' natijah. Dan had asghar ni akan menjadi mawdu' dalam natijah. Okey. Okey, tengok natijah ni yang mana jadi mawdu' insan. Insan ni lah kita panggil sebagai haddul asghar. Haddul asghar tu apa? Kejap lagi kita tengok. Yang kedua, muqaddimah kubra dinamakan dengan muqaddimah kubra kerana dalam ayat ni dia ada had akbar. Dan had akbar ni akan jadi mahmul dalam natijah. Jismu ni adalah mahmul dalam natijah. Jadi ni kita namakan sebagai haddul akbar, muqaddimah kubra. Yang ketiga natijah ni ajza'u mutafarriqah min muqaddimatai sughra wa kubra. Ciri-ciri natijah ni adalah ajza' bahagian yang bercerai, yang berasingan, mutafarriqah min muqaddimatai, daripada dua muqaddimah yang awal tadi, sughra dan kubra. Okey, apabila ajza', ingat ajza' merupakan ayat. Okey, ada 3 ayat, maka ada 3 ajza' dalam satu qiyas. Seterusnya kita tengok hududul qiyas, had qiyas. Berbeza dengan ajza' tadi. Kalau ajza' Ustaz kata tadi ayat. Kalau hudud jamak kepada had. Had adalah perkataan dalam ayat tu. Perkataan, satu perkataan dalam ayat tu. Kita tengok haddul asghar. Sumia bil haddul asghar likaunihi fil ghalib aqal afradan min al awsat wal akbar. Dinamakan dengan had yang asghar, asghar kecil. Kenapa dinamakan sebagai kecil? Kerana fil ghalib pada kebiasaannya aqal li afradan min al awsat wal akbar. Lebih sedikit afrad, individu ataupun benda-benda yang boleh masuk atas nama perkataan tu. Minal awsat wal akbar, nak dibandingkan dengan haddul awsat dengan haddul akbar. Okey, haddul asghar kita tengok contoh. Haddul asghar dia kata dinamakan sebagai had yang kecil kerana perkataan tu merangkumi sedikit sahaja benda. Okey, dalam ayat 1 yang dia bagi muqaddimah sughra ni ada perkataan insan. Jadi perkataan insan lah yang dipanggil sebagai haddul asghar kerana bawah pada perkataan insan tu tak banyak boleh masuk. Insan hanyalah manusia saja boleh masuk. Kucing tak boleh masuk. Kucing bukan insan. Cicak bukan insan. Batu bukan insan. Jadi tak banyak boleh masuk bawah perkataan insan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan hayawan, bawah pada perkataan hayawan ni banyak benda boleh masuk. Tak semestinya manusia je. Ada manusia, ada faras, ada jamal, ada binatang. Ada jamal, insan, faras, semua tu. Jadi semua lebih luas. Bawah perkataan haiwan tu dia lebih besar. Tapi kalau tengok jismu, dia yang paling besar. Okay, sekejap lagi kita tengok jismu tu. Jadi haddul asghar ni dia kecil. Skop perkataan tu kecil. Dia tak umum. Kalau haddul awsat pula, bawah pada ni ada satu lagi ciri bagi haddul asghar ni. Ciri yang kedua adalah huwa mawdu' natijah. Okay, tadi Ustaz kata haddul asghar ni adalah perkataan yang bawah pada perkataan tu tak boleh masuk banyak benda. Ciri yang kedua, haddul asghar ni dia akan jadi mawdu' dalam natijah. Okey, macam kita belajar dalam qadhiyah hamliyah tajuk 1 tu, ajza' bagi qadhiyah hamliyah dia ada mawdu', ada mahmul. Jadi setiap daripada ayat yang ada dalam qiyas ni dia ada ajza', dia ada mawdu', ada mahmul, ada mawdu', ada mahmul, ada mawdu', ada mahmul. Untuk haddul asghar ni dia akan jadi mawdu' pada natijah. Okey, dia akan jadi mawdu' pada natijah. Tengok kullu insan
di natijah pun kullu insan yang jadi maudhu'. Okey, seterusnya haddul awsat. Haddul awsat summiya bil haddul awsat lituwassitahu bainal muqaddimatain. Dinamakan dengan had awsat, had yang menjadi perantaraan, lituwassitahu bainal muqaddimah, kerana dia menjadi perantaraan antara dua muqaddimah. Nah, dia jadi penghubung antara dua ayat. Okey, ada dua ayat. Jadi ada satu perkataan ni dia menghubungkan antara dua ayat. Kita tengok. Kullu insan hayawan, kullu hayawan jismu. Jadi perkataan hayawan ni menghubungkan kedua-dua ayat ni. Sebabnya dalam ni ada hayawan, dalam ni ada hayawan, maka asalnya ayat berasingan ni kemudian disebabkan ada perkataan sama, dia ada hubungan. Sebab itulah dinamakan sebagai haddul awsat, daripada perkataan wasatiyah. Wa mukarrir fi muqaddimatain. Ciri yang kedua dia kata berulang dalam dua muqaddimah. Ada dalam muqaddimah satu ataupun muqaddimah sughra, ada juga perkataan tu dalam muqaddimah kubra. Ciri-ciri yang ketiga, yulgha inda intajun natijah. Tapi dibuang ketika menghasilkan natijah. Maksudnya dalam ayat kesimpulan ni benda tu tak ada. Benda yang tak ada itulah kita panggil sebagai haddul awsat. Dia berulang dalam dua muqaddimah, ayat 1, ayat 2 dia ada, tapi dalam ayat yang ketiga kita buang dia. Itu adalah haddul awsat. Yang ketiga haddul akbar, had yang besar. Dinamakan dengan had yang akbar, besar, likaunihi fil ghalib akthar afradan, kerana pada kebiasaannya lebih banyak ataupun paling banyak afrad yang benda-benda yang boleh masuk atas nama perkataan tu. Min asghar wa awsat, dibandingkan dengan haddu asghar tadi dan haddu awsat tadi. Okey, dalam contoh dia bagi ni, jismu adalah haddu akbar. Jismu lebih umum daripada perkataan hayawan. Jismu lebih umum daripada perkataan. Apabila sebut jismu, lebih banyak lagi boleh masuk. Jismu antaranya adalah haiwan, ada nabat, ada benda-benda tak bergerak. Jadi lebih besar, lebih umum. Maka yang ni kita paling besar nak dibandingkan dua perkataan yang lain. Sebab itulah kita panggil haddul akbar. Ciri yang kedua dia kata wahuwa mahmul natijah. Dan haddul akbar ni dia akan jadi mahmul pada ayat yang ketiga ataupun ayat kesimpulan, atau dalam qiyas ni kita panggil sebagai natijah, dia akan jadi mahmul. Tengok, jismu dia berada di tempat mahmul. So, cukuplah syarat menjadi haddul akbar. Okey. Jadi kita dah belajar hari ni ta'rif, kita dah belajar ajza' qiyas. Ajza' dalam qiyas ni merupakan ayat. Ada 3 ajza' dalam qiyas, maka ada 3 ayat lah perlu ada dalam satu qiyas. Kalau kata tak cukup salah satu ayat ni, maka tak jadi qiyas. Kalau ada 2 muqaddimah saja tanpa ada natijah, tak panggil sebagai qiyas. Dia hanya jadi qadiyah biasa. Ataupun boleh jadi akas. Tapi untuk qiyas ni mestilah dia ada 3 benda ni. 3 anggota, 3 ajza' ni barulah cukup syarat untuk menjadi qiyas. Itu ajza'. Kalau had pula, ataupun jamak dia hudud, had ni adalah perkataan dalam ayat tu. Haddul asghar, perkataan yang kecil, had yang kecil. Kita cari perkataan yang mana bawah pada perkataan tu tak boleh masuk banyak benda nak dibandingkan 2 perkataan yang lain. Yang kedua ada haddul awsat, perkataan yang mana menghubungkan antara 2 ayat yang pertama, muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, ada perkataan yang sama. Ada perkataan yang sama, jadi perkataan itulah dinamakan sebagai haddul awsat, kerana dia menghubungkan antara 2 ayat. Haddul akbar merupakan perkataan yang paling umum. Maksudnya, apabila sebut paling umum, bawah pada perkataan tu banyak benda boleh masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi boleh hafallah ta'rif, ambil lughatan dan istilahan. Kemudian hafallah ajza' dia ada 3 beserta contoh dan alasan kenapa dinamakan muqaddimah sughra apa semua. Yang seterusnya hududul qiyas ni hafallah ada 3 serta ciri-ciri dia, ambillah satu contoh. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.